Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Disember bersama saya Aziza Arifin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Sistem kupon beli minyak masak paket subsidi 1 kilogram. Juga kerajaan import telur pastikan bekalan mencukupi. Isu kekurangan bekalan telur, kerajaan memutuskan untuk mengenal pasti beberapa sumber dari luar sebagai menampung keperluan bekalan dalam negara dengan kadar segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, langkah itu bagi memastikan keterjaminan telur ayam di pasaran. Langkah itu merupakan pelan jangka pendek dan pada masa sama pihak kementerian akan memastikan telur ayam yang diterima selamat daripada penyakit dan menepati piawaian ditetapkan. Inisiatif membawa masuk telur ayam dari sumber luar bukan untuk menekan pengusaha industri telur ayam tempatan. Sebaliknya bagi memastikan bekalan telur ayam dalam negara tidak terputus dan kebajikan rakyat terjaga. Tambahnya, keperluan membawa masuk telur ayam dari sumber luar juga akan dikaji semula setelah bekalan telur ayam kembali stabil. Keputusan itu dibuat selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengarahkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyelesaikan isu telur di pasaran selain memastikan harga barang keperluan itu adalah rendah. Keperluan bekalan telur ayam yang merupakan makanan seharian berprotein yang popular di kalangan rakyat Malaysia dengan kadar penggunaan purata telur ayam sebanyak 968 juta biji sebulan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN KSH bercadang memperkenalkan sistem kupon untuk membeli minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram khas buat golongan B40 dan peniaga industri kecil dan sederhana IKS. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, inisiatif itu akan dibincangkan dalam tempoh terdekat dalam mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Jadi, secara holistik dan komprehensif, pegawai di peringkat KPDN ini akan terus meneliti supaya data-data itu dapat di-upgrade dan dikemasekinikan supaya golongan yang menjadi sasaran itu benar-benar dapat menikmati harga subsidi daripada minyak masak ini. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus menteri bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan pemain industri minyak masak di Putrajaya petang tadi. Tambah beliau, pemain industri juga turut bersetuju mengekalkan 60,000 tan metrik minyak masak sebulan untuk dijual secara paket 1 kilogram. Dalam sesi libat urus itu juga beliau berkata MPOB telah membentangkan cadangan harga 2 peringkat two-tiered pricing membabitkan harga jualan dalam negara dan luar negara termasuk polisi dan mekanisme pelaksanaannya. Pada petang ini saya suka mengumumkan bahawa pihak-pihak industri besar minyak sawit ini bersedia untuk membincangkan apa yang kita katakan two-tiers pricing untuk kita mencari jalan keluar bagaimana isu minyak paket polybag 1 kilo itu dapat kita atasi pada masa akan datang. Beberapa projek tebatan banjir bernilai 7 bilion ringgit yang sebelum ini diluluskan secara rundingan terus akan dihentikan serta-merta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan kelulusan projek yang tidak melalui proses tender secara teratur. Saya telah minta hal tersebut tidak diteruskan, diteliti semula supaya ada prinsip
ketelusan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah tebatan banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sejurus memulakan tugas secara rasmi sebagai Menteri Keuangan di kementeriannya di Putrajaya. Tambahnya, pegawai kementeriannya sudah diminta untuk meneliti semula kelulusan yang diberikan bagi memastikan ada prinsip ketelusan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kerajaan memberi jaminan akan meneruskan projek mega berskala besar yang sedang dilaksanakan sebelum ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Jelas Anthony Loke, projek berkenaan telah dimulakan dan tiada masalah untuk diteruskan. Pendekatan kerajaan sekarang ialah apa sahaja projek yang sedang dilaksanakan tidak akan dihentikan. Mengulas mengenai projek ECRL, beliau berkata projek itu sudah melalui banyak proses rundingan dan kajian semula termasuk perubahan laluan dan stesen. Kerajaan katanya tidak mahu sebarang bentuk penangguhan lagi ke atas projek mega itu dan ia sudah pun dimulakan dan berjalan dengan baik. Untuk rekod, projek ECRL sepanjang 665 km itu dianggarkan menelan belanja sebanyak 50.27 bilion ringgit, membabitkan jajaran 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Perkhidmatan berkenaan dijangka beroperasi pada Januari 2027 dan boleh menampung 5.6 juta penumpang setahun. Ia juga boleh memuatkan 440 penumpang bagi satu perjalanan membabitkan 6 gerabak dan ketika ini kemajuan keseluruhan projek ECRL berada pada sekitar 35.9%. Selain ECRL, projek laluan lingkaran transit aliran massa 3 MRT 3 dan transit aliran ringan 3 LRT 3 turut akan diteruskan. Senarai Timbalan Menteri di dalam Kabinet dijangka akan diumum minggu depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata perkara itu telah dibincangkan pada mesyuarat khas Kabinet semalam dan proses lantikan jawatan itu mengambil sedikit masa. Jelas Rafizi, proses pemilihan sudah bermula dengan gabungan parti politik sudah diminta mengemukakan nama calon sesuai. Proses itu akan berjalan minggu ini dan konsepnya sama seperti yang digunakan untuk membentuk Kabinet, iaitu peraturan tertentu dari segi jumlah timbalan menteri daripada gabungan tertentu akan bergantung kepada jumlah sumbangan ahli parlimen masing-masing. Perdana Menteri menentukan portfolio yang dirasakan sesuai dan terpulang kepada gabungan untuk mencalonkan nama. Berdasarkan nama itu kelak, Perdana Menteri akan melihat kesesuaian, kepakaran dan pengalaman sebelum dibawa untuk perkenan yang di-Pertuan Agong dan mungkin akan mengambil masa seminggu atau 2 minggu. Sementara itu di Kedah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak perlu lagi melihat kepada sejarah lampau dan perbezaan kedua-dua parti. Gabungan itu harus dipertahan serta dikekalkan dan beliau yakin ia akan menjadi gabungan besar dan mantap. InsyaAllah kerjasama ini bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun atau hapus. Atas keikhlasan, kita akan bekerjasama dalam satu pasukan sebagai The Grand Coalition antara parti-parti yang bergabung untuk membentuk sebuah negara yang lebih gemilang, insyaAllah. Dan saya yakin, jika trend ini dapat kita pertahankan, jika penyatuan dan perpaduan ini dapat kita teruskan, insya-Allah Malaysia akan lebih gemilang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program ceramah Mega Ayuh Malaysia sempena pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Parlimen Padang Serai.
Datuk Seri Ahmad Zahid yakin menerusi pentadbiran Kerajaan Perpaduan, ekonomi negara akan menjadi lebih baik sekaligus mampu mengatasi masalah kos sara hidup rakyat selain memberi keyakinan kepada pelabur asing untuk datang ke negara ini. Ibu tunggal jaga 3 anak OKU. Alhamdulillah bertemu kembali. Hidup serba kesempitan serta diuji masalah kesihatan tak kala membesarkan 3 anak yang berstatus orang kurang upaya antara dugaan yang menimpa seorang ibu tunggal, Rahimah Abdul Karim. Dalam keadaan yang serba kekurangan itu, dia juga terpaksa menggunakan kain batik untuk dijadikan lampin buat anak istimewanya susulan tidak mampu membeli bekalan lampin pakai buang. Jelas Harimah, anak kelimanya Muhammad Nihal Abu Bakar, menghidap cerebral palsy dan terlantar di atas tilam. Selain Muhammad Nihal, anak ketiga Nurul Ain Abu Bakar juga OKU lembam selain kerap diserang sawan dan mempunyai penyakit darah merah kurang. Manakala anak bongsu Aiman Hakim Abu Bakar juga seorang OKU yang kini belajar di sekolah khas di Kulai. Akak semua minta pada Allah, ya Allah bantulah aku ni, biarlah ada orang yang boleh bantu untuk dapatkan rumah. Bulanan boleh bayar, mampu bayar. Dengan mula akak nak berniaga balik, insya-Allah lah. Akak kena kuatkan semangat akak walaupun ada sakit kan. Kita kena kuat semangat untuk anak-anak kita ni yang istimewa. Itulah akak harap sangatlah. Dan akak mohon satu lagi, kalau orang yang kat luar yang tengok akak ni, tolong jangan suka-suka nak hina, nak cakap kita ambil kesempatan. Nasib suri rumah yang berusia 48 tahun itu bertambah sulit apabila terpaksa menyara keluarga itu seorang diri selepas ditinggalkan suami. Bukan setakat itu, Rahimah turut dikesan mempunyai ketumbuhan di rahim selain menjalani pembedahan appendik baru-baru ini. Jelasnya dia ada kalanya terpaksa mengikat perut selain meminjam wang daripada kenalan bagi menanggung keperluan kesemua anak istimewanya. Manakala sumbangan yang dihulurkan Baitumal dan Jabatan Kebajikan Masyarakat pula hanya cukup untuk membeli ubatan dan peralatan kesihatan anak. Malah katanya Muhammad Nihal juga sudah setahun tidak minum susu khas yang sepatutnya diberikan sehingga tulang tangan kirinya kelihatan bengkok akibat kurang kalsium. Menurut Rahimah, dia cuba berniaga kecil-kecilan dengan menerima tempahan makanan daripada rumah, namun disebabkan kekurangan modal, usaha itu terhenti. Dalam pada itu, nasib keluarga ini mendapat ihsan daripada Pasaraya Econsave Cash and Carry yang menyumbangkan barangan keperluan. Itulah hari ini kami datang bagi sumbangan pada Puan Rahimah ni. Jadi hari ini kita ada bawa juga susu-susu khas, lepas tu lampin pakai buang lah untuk anak Puan Rahimah ni. Memandangkan beliau ni ada 3 orang anak OKU, beliau juga tak mempunyai apa-apa pendapatan kan. Jadi kami haraplah mereka yang di luar sana itu pun bolehlah kita sama-sama membantu keluarga Puan Rahimah ni. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh salurkan ke akaun Bank BSN Rahimah Abdul Karim bernombor 0113 6290 0013 7222 atau hubungi 011 3127 7286. Wilayah Songkla kembali bergolak. Alhamdulillah, kita beralih ke perkembangan luar negara. Cuaca sejuk sehingga mencecah negatif 21 darjah Celsius tidak menghalang ribuan penunjuk perasaan untuk berhimpun di ibu negara Mongolia. Protes itu dibuat bagi membantah salah laku rasuah selain desakan untuk mengawal inflasi yang melambung tinggi di negara itu. Penunjuk perasaan kebanyakannya anak muda berhimpun di dataran Sukbatar Ulaanbaatar iaitu rumah kepada istana kerajaan. Mereka dalam masa sama menuntut agar pegawai yang terlibat dengan rasuah diberi hukuman setimpal. Pada pertengahan November, pihak berkuasa anti rasuah Mongolia mengumumkan bahawa lebih 30 pegawai termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Perlumbungan Arang Batu milik kerajaan Erdenes Tavan Tolgoi sedang disiasat kerana penyelewengan.
penggubal undang-undang yang mempunyai kaitan dengan industri arang batu didakwa mengaut keuntungan haram dengan memindahkan bahan api fosil merentasi sempadan China. Mongolia ketika ini berdepan situasi ekonomi yang teruk dengan kadar inflasi meningkat kepada 15.2% susulan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Mongolia menghantar 86% daripada ekspornya ke China dengan arang batu menyumbang lebih separuh daripada jumlah keseluruhan dan sedang meningkatkan infrastrukturnya dengan harapan dapat menjual lebih banyak lagi kepada jirannya di selatan. Aktiviti perlombongan menyumbang 1/4 daripada keluaran dalam negara kasar KDNK Mongolia. Wilayah Songkhla sekali lagi dikejutkan dengan insiden letupan bom sehingga menyebabkan 3 maut manakala 4 yang lain cedera. 7 mangsa yang juga pekerja State Railway of Thailand SRT itu dalam perjalanan untuk membaiki landasan di wilayah itu berhampiran sempadan Malaysia yang rosak dalam serangan bom pada Sabtu lepas. Letupan dilapor berlaku di tepi jalan di wilayah bergolak itu. Kolonel Polis Chartai Chanasit berkata bom terbaru itu disembunyikan sekitar 200 meter dari lokasi letupan sebelum ini. Konflik di selatan Thailand itu memuncak sejak 2004 dan telah mengorbankan lebih 7,000 orang. Ia selepas kumpulan penentang di wilayah majoriti Islam itu berjuang untuk mendapatkan autonomi yang lebih besar daripada negeri itu. Letupan itu berlaku selepas seorang maut, manakala puluhan lagi cedera bulan lalu selepas bom kereta meletup di luar rumah polis. Angka kematian akibat tanah runtuh di lebuh raya di Colombia pada Ahad meningkat kepada 34 orang. Dalam kejadian itu, tanah runtuh telah menimbus sebuah bas yang membawa penumpang dari Cali ke Condoto serta sebuah kereta dan motosikal. Mangsa yang terkorban termasuk 3 kanak-kanak, 9 berjaya diselamatkan manakala 4 mangsa kritikal. Usaha mencari dan menyelamat berdepan detik sukar disebabkan lokasi yang teruk. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa merancang untuk mengisytiharkan amaran maksimum di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi bencana yang disebabkan oleh cuaca sejuk yang dijangka berterusan selama beberapa bulan lagi. Presiden Colombia Gustavo Petro telah mengarahkan Pusat Kawalan Bersatu Kebangsaan ditempatkan di Bogota bagi memantau keadaan jalan raya ketika cuaca buruk. Parlimen Indonesia hari ini meluluskan undang-undang yang mengharamkan hubungan seks luar nikah selepas keputusan sebulat suara dicapai ahli parlimen. Kanun jenayah baru yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun itu bagaimanapun disifatkan pengkritik sebagai menghalang kebebasan negara. Kanun jenayah baru yang penuh kontroversi itu menerima majoriti undi daripada penggubal undang-undang semasa sidang plenari. Perubahan besar rombakan undang-undang itu turut membabitkan semakan artikel yang mengharamkan pasangan yang belum berkahwin tinggal serumah. Selain itu, perbuatan menghina presiden dan menyatakan pandangan bertentangan dengan dasar dan ideologi negara dikenali sebagai Pancasila juga turut diharamkan. Sementara itu, ratusan aktivis hak asasi serta orang ramai melancar protes di luar Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sejak semalam bagi membantah keputusan itu. Jurucakap bagi kumpulan hak asasi berkenaan mendakwa pindaan kanun jenayah itu disifatkan menyekat kebebasan sivil. Penyemakan semula kanun jenayah Indonesia yang bermula sejak zaman penjajahan Belanda telah diperdebatkan selama beberapa dekad. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.